Okey. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid tingkatan 4 2021, especially 4 Equity dan Optima. So hari ini adalah siri 2 jelajah program kerjaya untuk pelajar tingkatan 4 Equity dan 4 Optima yang mengambil perakaunan dan perniagaan, dan ada satu subjek lagi matematik tambahan dan ekonomi. Okay, so hari ini saya bersama Cikgu Naim daripada Unit Bimbingan dan Kaunseling akan memberi sedikit taklimat ringkas dan secara awalnya lah tengok apa itu perakaunan, apa itu perniagaan dan kos subjek-subjek yang you all akan ambil lah. So tanpa buang masa, saya persilakan Cikgu Naim untuk memberi sedikit taklimat ringkas tentang awak punya subjek yang awak ambil pada tahun ni lah. Okay, saya silakan Cikgu Naim, boleh? Okey. Alright. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4 untuk tahun 2021 untuk tahun 2021. Okey, sebenarnya cikgu bersama Cikgu Natasha dan cikgu-cikgu daripada unit bimbingan kaunseling yang lain, kita ada buat lebih kepada sesi jelajah, siri jelajah lah. Cikgu sudah bagi taklimat untuk pelajar kelas sains tulen ataupun STEM punya kelas iaitu kelas alfa, beta dan gamma. Okey, untuk malam ni kita akan teruskan kepada kelas Optima dan Equity. Equity dan Optima. Okey, untuk makluman kamu kelas Equity dan Optima ni kelas permulaan kelas awal untuk pelajar yang mengambil subjek perakaunan, perniagaan, pengurusan perniagaan, ekonomi dan geografi. Okey. Okey. Kalau kamu dapat tengok dekat sini, okey. Kelas Equity dan kelas Optima yang mana kelas awal ataupun kelas yang mengambil subjek prinsip perakaunan, pengurusan perniagaan, ekonomi dan geografi. Dan tambahan juga untuk kelas Equity yang akan mengambil matematik tambahan. Okey, untuk makluman kamu, selain daripada kelas Equity, kelas tingkatan 4 gamma juga mengambil subjek prinsip perakaunan dan juga matematik tambahan. Okey, dia biasanya macam ni Kalau kamu mengambil subjek prinsip perakaunan, secara automatik kamu akan mengambil subjek matematik tambahan. Okey. Cuma apa yang cikgu nak kongsi pada malam ni, cikgu akan pergi lebih kepada cikgu akan brief kamu, ataupun cikgu hanya akan pergi secara umum sajalah secara umum, bertujuan untuk kamu tahu dan kamu nampak ke mana hala tuju kamu, maknanya selepas daripada kamu tamat persekolahan, maknanya kamu dah ambil SPM dan tamat persekolahan. Okey, untuk matematik tambahan, matematik tambahan ni merupakan satu subjek yang baharu bagi kamu, memandangkan kamu sebelum ni kamu tidak pernah mengambilnya, sebab tu kamu berada di tingkatan 3, tingkatan 2 dan tingkatan 1. Untuk matematik tambahan ni, dia merupakan matematik yang lebih advance, lebih tinggi daripada matematik yang biasa yang kamu ambil. Okey, jadi dekat sini kamu perlukanlah sedikit effort untuk menguasai subjek matematik tambahan ni. Matematik ni kalau
zaman cikgu dulu lah tapi matematik ni daripada dulu sekarang dia sama je sebenarnya. Maknanya kamu pusing kira macam tu, dia akan keluar macam tu juga. Maknanya kamu memerlukan sedikit kesungguhan dalam membuat latihan dan bagi menguasai subjek matematik ni. Okey, seterusnya prinsip perakaunan. Untuk prinsip perakaunan, kelas equity akan ambil, yang mana kelas gamma pun akan ambil juga bagi subjek perakaunan. Prinsip perakaunan merupakan subjek yang baru juga yang baru bagi kamu sebab kamu tingkatan 3 kamu tak, orang cakap tak ada lagi berjumpa untuk subjek prinsip perakaunan. Maknanya bagi kamu prinsip perakaunan ni merupakan subjek yang baru juga, yang mana lebih kepada susun atur, ledger, pengiraan dan sebagainya. Jadi cikgu hanya nak pergi brief saja, nanti kamu boleh rujuk kepada guru yang mengajar kamu dan kamu boleh tahu lebih detail apa itu perakaunan, prinsip perakaunan. Begitu juga dengan pengurusan perniagaan. Pengurusan perniagaan kalau dahulunya nama subjek ni ialah perdagangan, tetapi sekarang ditukar kepada pengurusan perniagaan. Yang ni pun berkaitan sama dengan ekonomi. Kalau kamu tengok ekonomi dan pengurusan perniagaan ni dia ada kaitan. Maknanya kamu belajar dengan keluk, turun naik semua permintaan, benda-benda tu, benda-benda yang baru. Seluk-beluk perniagaan, kamu tahulah bagaimana ekonomi sebuah negara bergerak. Jadi kamu belajar, sini kamu belajar sesuatu yang baru. Maknanya secara lebih spesifik, secara lebih khusus. Okey, macam geografi ni mungkin tingkatan 3 kamu dah ambil. Jadi cuma untuk tingkatan 4 dan 5 maknanya SPM dia lebih detail lagi lah mengenai subjek geografi. Okey, jadi itu sebuah sedikit subjek yang kamu akan ambil. Maknanya kamu ambil lah yang kamu tengah belajar daripada rumah sekarang. Okey, dan cikgu harap tidak menjadi halangan kepada pelajar-pelajar cikgu yang mengambil subjek ni semua. Dan kamu, cikgu nak cakap, jangan terbeban dengan subjek-subjek ni. Jangan kamu fikir, alah susah cikgu tak boleh nak buat lah. Sebab setiap kelas diberi kelebihan masing-masing. Macam kelas sains, alpha dan beta, dia orang spesifikasi kepada sains student, mana dia orang akan ambil subjek biologi, fizik dan kimia yang mana kamu tak ambil, tetapi kamu mengambil subjek matematik tambahan, prinsip perakaunan, pengurusan perniagaan, ekonomi dan geografi. Berbeza. Maknanya dia orang tidak ambil. Jadi masing-masing ada kelebihan. Jadi perkara ini tidak mengganggu. Sebenarnya subjek-subjek ni, kalau kamu nak tahulah, cikgu kongsi sedikit. Sebenarnya dia menjadi satu kelebihan kamu punya advantages kepada diri kamu. Kelebihan yang mana bila kamu ambil subjek-subjek ni semua secara tidak langsung, pasaran untuk kamu sambung belajar selepas daripada SPM ni lebih terbuka luas. Okay. Contohnya bagaimana tu cikgu? Contohnya kamu ambil subjek ni, okey, berbeza dengan yang ambil subjek kelas seni. Seni ni dia elektif dia seni sahaja, maknanya dia hanya yang lain teras dan subjek seni. Maknanya dia hanya spesifikasi untuk kamu pasaran permintaan dekat kamu nak sambung belajar tu agak lebih kecil sikit. Maknanya kalau kamu ambil semua subjek ni, dia menjadi satu kelebihan lah. Maknanya okey, pelajar ni dulu pernah ambil matematik tambahan. Okey. Pelajar ni ada ambil subjek untuk perakaunan. Jadi sebarang permohonan kamu untuk bekerja ke, untuk menyambungkan, meneruskan pembelajaran kamu ke, lebih terbuka luas. Jadi cikgu harap maknanya tidak timbul lah lagi di kalangan pelajar-pelajar tingkatan 4 tahun ni yang mana nak tukar kelas. Sebab kamu kena ingat, kita belajar, kita berada di sesuatu tempat, kita tak boleh duduk. Kita tak boleh ikut orang lain. Kamu mulai tingkatan 4 ni, kamu dah kena letak satu azam, satu target, satu goal, satu visi yang mana apa yang aku nak untuk tingkatan habisnya aku sekolah. Maknanya kamu dah menduduki SPM pada tahun hadapan.
dan apa yang aku nak sebenarnya. Jadi sepatutnya dekat bermula saat inilah, bermula daripada tahun ni, kamu dah kena letak azam macam tu. Bila kamu dah letak azam macam tu, kamu tahu, okey, untuk aku buat benda ni aku kena apa, untuk benda ni aku kena apa. Okey, jadi dekat sini cikgu bagi kamu nampak lah sedikit ke mana arah tuju kamu nanti, apa target kamu nanti selepas daripada kamu tamat SPM. Okey, ini hala tuju selepas sebab tingkatan 4 dengan tingkatan 5 sama saja, kamu tak ada beza. Maknanya kamu naik tingkatan 5 pun kamu akan ambil subjek yang sama, cuma lanjutan silibusnya, maknanya silibus tingkatan 4, tingkatan 5. Bila SPM, bila exam tu, maknanya exam SPM nanti, silibus yang akan masuk ialah silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5. Maknanya kamu belajar 2 tahun berturut-turut untuk menduduki SPM. Okey. Jadi dekat sini kalau kamu boleh tengoklah cabang-cabang yang nak kamu pergi selepas daripada SPM, yang mana kamu boleh pergi ke tingkatan 6, memohon UPU. UPU ni kalau kamu biasa dengar tu apa itu UPU yang kamu dengar ni. Okey. Apa itu GTM semua, IKM semua. Okey. Jadi yang pertama ialah institusi pendidikan tinggi awam, iaitu UA, atau lebih dulu kalau diberi nama dulu IPTA, Institusi Pendidikan Tinggi Awam Malaysia. Tapi sekarang kita tukar nama kepada UA, iaitu Universiti Awam. Maknanya yang ni merupakan institusi ataupun universiti yang mana kamu akan sambung selepas daripada SPM nanti. Maknanya kamu dapat result yang agak memberangsangkan ke, maknanya depend lah, bergantung kepada kos apa yang kamu bakal ambil nanti. Jadi dekat sini kita dekat Universiti Awam dekat Malaysia ni kita banyak contohnya kalau yang terdekat sini Universiti Melaya tu merupakan universiti yang top maknanya top 100 maknanya dalam 100 dunia dikira antara pencapaian terbaik juga Jadi kita dan ada banyak lagi lah kalau cikgu nak senaraikan dekat sini banyak sebenarnya Universiti Awam. Jadi kalau cikgu senaraikan satu jadi panjang lah jadi panjang, dan cuma apa yang kamu tidak faham, apa yang cikgu cuba terangkan dekat sini, kalau kamu tidak mempunyai masalah ataupun pertanyaan, mungkin ibu bapa kamu ada bersama mendengar apa yang cikgu sampaikan pada malam ni. Jadi ada kalau mungkin ada sebarang kemusykilan ataupun pertanyaan, kamu boleh terus berhubung secara personal boleh bertanya kepada cikgu ataupun cikgu Natasha berkaitan apa yang cikgu terangkan pada malam ni. Okey, yang kedua ialah program matrikulasi program matrikulasi yang biasa mungkin kamu dengar. Okey, program matrikulasi ni pun kamu akan pohon juga selepas daripada SPM keluar nanti. Okey, seterusnya pengajian luar negara. Okey, untuk pengajian luar negara ni biasanya yang menyambung pelajaran ke luar negara ni pelajar-pelajar yang orang cakap bertuah yang mendapat tajaan lah. Biasanya yang menyambung ke luar negara ni dia mendapat tajaan sama ada tajaan daripada kerajaan sendiri, kerajaan Malaysia sendiri, ataupun kerajaan negara lain, ataupun daripada NGO ataupun daripada mana-mana swasta lah. Sebab sebagaimana yang kamu tahu, menjadi luar negara ni dia mengambil orang cakap kos pengajian kamu tu agak tinggi lah sebab di luar negara, dan kad kamu bila kamu berada di sana, kadar tukaran wang semua tu memainkan peranan lah. Okey, seterusnya belajar di politeknik. Okey, untuk di politeknik ni Cikgu Naim, ya. Sekejap, slide macam tak gerak lah. Slide tak gelap? Tak gerak. Sekarang kita nombor 4, betul tak? Dia tak gerak lah. Tak gerak? Dia tak nombor gerak. 1. Sekarang gerak tak? Tak gerak lagi. Tak gerak lagi, sekejap Yang first tadi nampak tak? Yang first nampak, tapi dia tak gerak. Yang kita dah ke 4 kan, tak nampak. Yang ni tak nampak langsung? Tak nampak langsung. Okey, sekejap
Sekarang nampak? Dia okey dah. Okey Alright. dah eh? Okey. Okey, untuk yang keempat ialah belajar di politeknik. Untuk belajar di politeknik ini berbeza daripada yang kamu tengok nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 tu Sebab nombor 4 ni, politeknik ni lebih kepada kemahiran yang mana dekat sana banyak kos-kos ataupun subjek-subjek yang ditawarkan berkaitan dengan kemahiran. Kalau cikgu nak hurai dekat sini tak habis, bukan tak habis. Banyak dia pecahan yang kamu nak ambil sebab dekat Malaysia ni politeknik ni orang cakap boleh dikatakan setiap negeri di Malaysia ni ada satu politeknik. Maknanya ni lebih berlatarkan kepada kemahiran teknik kemahiran. Kalau mungkin kamu suka pasal programming ke contoh ataupun melibatkan otomotif dan sebanyaklah banyak yang kalau cikgu nak senaraikan hari ni malam ni. Jadi sebab tu cikgu cakap kalau ada mungkin persoalan kamu boleh terus berhubung secara personal dengan cikgu. Okey, yang ni di sisi pendidikan MARA. Okey, MARA ni kalau kita tahu dia ni di bawah Majlis Amanah Rakyat. Kalau dekat sini kalau kamu tengok banyak dekat MARA ni dia mengawalkan program, bermacam-macam program. MARA ni pun yang macam tadi ada juga yang menyambung ke luar negara di bawah tajam MARA yang macam yang kamu tengok di sebelum ni tadi. Yang luar negara ni ada juga yang di bawah tajaan MARA. Ijazah pertama, higher national diploma semua tu. Okey. Yang dekat bawah ni yang berkaitan dengan MARA ni juga ialah College Professional MARA, UniKL. Okey, yang dekat dengan kita ni UniKL lah. Kamu kalau tengok UniKL tu sebenarnya kalau ramai yang tak tahu bahawa UniKL ni sebenarnya bawah MARA. UniKL bawah dan macam GMI ni German Malaysia Institute, yang ni kalau boleh dikatakan famous juga untuk pelajar-pelajar engineer yang ambil course engineer, College Politek MARA, College MARA, College banyak lah dan yang terakhir GIAT MARA. Okey, untuk GIAT MARA ni kamu boleh memohon benda ni biasanya lepas daripada PT3 pun ada dan lepas SPM. Kalau kamu minta lepas SPM biasanya course yang diambil tu persijilan, lebih kepada persijilan dan tengok result kamu macam mana, kamu dapat lanjutkan tak untuk sambung ke diploma. Dan untuk kos-kos kemahiran ni kamu akan diberi sijil kemahiran Malaysia SKM yang terdiri daripada SKM level 1, level 2, level 3, level 4 dan level 5. Maknanya ni semua adalah standard sama taraf dengan yang pra-universiti semua. Kalau nak ikutkan, kalau cikgu nak explain kat sini, permintaan ataupun demand untuk market kerja sekarang kemahiran lah lebih diperlukan. Nak banding dengan kos-kos yang kamu ambil dekat universiti lah. Okey. Seterusnya program teknikal dan latihan kemahiran yang macam juga yang macam tadi yang itu. Maknanya lebih kepada latihan ni kemahiran juga latihan kemahiran belia sukan, latihan jabatan tenaga manusia, TVET MARA. TVET tu yang tadilah melibatkan benda-benda kemahiran Kalau di sekolah, kalau di peringkat sekolah college vocational lah. Dia sebab kalau kamu kena faham SPM, sijil kemahiran Malaysia, sijil vocational Malaysia, dia kalau contoh dua tu melibatkan kemahiran kecuali SPM. Jadi tapi benda ni sebenarnya sama taraf. Okey, sebab cuma dia pecahan bila SKM tu dia ada level 1, level 2, level 3, sama juga vocational Malaysia pun, sijil vocational Malaysia pun dia ada level 1, level 2, level 3 sampai level 5 semua. Okey, bahagian kemahiran pertanian semua. Okey, yang ni lebih kepada praktikal lah lebih kepada kursus yang melibatkan kepada praktikal. Okey, seterusnya menyambung menjadi universiti. Okey, yang ni ramai juga pelajar kita daripada tahun-tahun sebelum ni menyambung pelajaran di universiti ataupun kolej swasta ataupun lebih dikenali sebagai IPTS lah. Dekat Malaysia ni banyak yang famous macam contoh UCSI, UNITA, apa lagi, INTI. Jadi banyak dia kolej swasta. Cuma apa yang cikgu nak terangkan dekat sini, nak tekankan dekat sini untuk makluman ibu bapa kat luar sekian, kos kamu menyambung belajar di kolej swasta ni dia agak tinggi lah sikit. Yuran pembelajaran, yuran kamu tinggal dekat sana semua tu dia lebih tinggi. Maknanya
Kalau dia maknanya kalau contoh dekat universiti awam, kamu hanya habiskan mungkin dalam sekitar 25,000 ataupun 30,000. Tapi kalau kolej swasta ni dia akan ganda, maknanya pergilah. Kalau 30,000 tu mungkin 60,000 ataupun ke 70,000 sehingga kamu tamat pengajian. Maknanya nampak lah, dia macam ganda kat situ. Yang ni kira kamu kena pilih dan rancang elok-elok lah. Mana yang kamu, kalau nak ikutkan kolej swasta ni terlampau banyak dekat Malaysia. Okey, untuk kolej komuniti macam tadi juga, kolej komuniti sama juga dengan yang ni politeknik semua, dan ni yang mana lebih kepada kemahiran. Cuma ramai pelajar kita yang tak tahu bahawa kolej komuniti ni sebenarnya kamu pergi ke sana kamu mendapat allowance khas. Maknanya setiap semester pengajian kamu diberi allowance khas. Maknanya cikgu tak, untuk tahun yang terkini cikgu belum semak lagi. Maknanya tapi kalau untuk ni kamu dapat dalam 250 ke 300 setiap bulan. Maknanya banyak tu. Waktu kamu belajar kamu dah dapat allowance, belum kerja lagi. Tapi kamu dah dapat allowance. Okey. Seterusnya tingkatan 6. Okey, kalau tingkatan 6 ni kamu boleh tengok sendiri. Sebab sekolah kita pun ada tingkatan 6. Jadi tingkatan 6 ni kamu sebenarnya tidak perlu memohon. Tidak perlu memohon. Jadi ramai pelajar SPM sebelum ni tanya cikgu macam mana saya nak masuk tingkatan 6, macam mana saya nak masuk tingkatan 6. Sebenarnya tingkatan 6 ni tidak perlu memohon. Sebenarnya kalau result SPM kamu keluar nanti, maknanya kamu cukup kredit, cukup markah daripada result kamu SPM kamu tu untuk kamu naik ke tingkatan 6, nama kamu secara automatik akan keluar dalam senarai nama pelajar yang mengambil tingkatan 6. Maknanya sekolah kita pun jadi pusat tingkatan 6. Jadi biasanya pelajar akan boleh tengok tu. Maknanya kamu tak perlu minta. Maknanya kalau result kamu melayakkan kamu, kredit daripada SPM kamu tu layak untuk kamu ambil tingkatan 6, nama kamu akan naik lah. Kecuali mungkin ada sebarang masalah teknikal, sepatutnya naik, tak naik, yang tu kita boleh rujuk kemudian lah. Okey. Terusnya ialah institusi pendidikan guru. Okey, institusi pendidikan guru ni kalau dulu namanya maktab perguruan, tapi sekarang dah jadi institusi pendidikan guru. Okey, untuk institusi pendidikan guru ni biasanya pelajar yang berminat untuk menjadi cikgu lah, menjadi cikgu, dan biasanya lepasan institusi pendidikan guru ni dia akan menjadi guru sekolah rendah lah biasanya. Tetapi kalau waktu cikgu dulu masih agak terbuka. Tetapi sekarang untuk ke IPG ni agak susah lah. Agak susah, maksudnya cikgu bukan apa. Kelayakan untuk masuk ke IPG ni agak tinggi. Kamu perlu dapat sekurang-kurangnya 5A. Tu yang terakhir lah yang tengok. Yang untuk tahun ni cikgu belum dapat maklumat yang detail. Tapi untuk tahun-tahun sebelum ni paling kurang lah kamu kena dapat 5A dalam SPM. Dan subjek-subjek utama lah 5A. Tapi kalau rasa nak ni paling kurang kena 7 lah. Agak susah sebab bukan kita lah, cikgu dah habis semua ni. Kamu lah. Kamu perlu bersaing dengan pelajar-pelajar yang seluruh Malaysia ni. Okey. Dan seterusnya kursus ketenteraan. Okey, untuk kursus ketenteraan ni mungkin ada pelajar kita yang berminat untuk dalam bidang ketenteraan. Mungkin minat tengok askar, tak kisahlah. Askar apa? Tentera udara, tentera laut, tentera darat. Okey, dia ada dekat UPNN, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, dekat Sungai Besi. Kalau kamu nak tahu. Dekat sana kamu bukan pergi ni, kamu belajar macam universiti-universiti lain juga, macam universiti awam yang lain, sebab UPNN ni termasuk bawah universiti awam. Cuma kelebihan dekat sini kamu spesifikasi kamu lebih kepada nak masuk ke bidang ketenteraan, dan dekat sini kamu diberi banyak sangat kemudahan sebenarnya. Ramai pelajar tak tahu. Sini kamu siap dibagi duit poket setiap bulan dengan semualah percuma. Daripada makan, tempat duduk, apa lagi? Pakaian pun dia bagi dekat UPNN ni. Cuma syarat kemasukan sekarang pun agak tinggi dah. Untuk dia punya requirement dia ataupun kelayakan untuk masuk tu agak tinggi sebab kamu terpaksa bersaing. Maknanya result SPM pun kena strong. Okey. Seterusnya Akademik Laut Malaysia ataupun ALAM. Okey, yang ni mungkin ramai tak tahu. ALAM ni kalau ikutkan dia berpusat di Melaka. Di Melaka sebab dekat Malaysia ni memang kat situ je dia punya
tempat dia, akademik dia. Kalau untuk makluman kamu, apa ni cikgu, laut, apa kerja dengan laut? Okey, kita ramai pelajar yang tak tahu bahawa kerja dekat sini bukan kamu kerja dekat laut. Memang kamu kerja dekat laut, cuma kamu lebih spesifikasi kamu lebih kepada macam yang kerja yang melibatkan kapal lah. Kita biasanya yang kerja dengan alam ni, kalau cikgu nak cerita panjang, tapi biasanya yang kerja dengan alam ni dia orang akan naik kapal, tak kisahlah kamu jadi apa atas kapal tu. Biasanya akan belayar 3 bulan ke 6 bulan baru naik ke darat balik. Tetapi gajinya cukup lumayan lah. Cikgu boleh bagi tahu gajinya kamu cukup lumayan lah. Sebab cikgu ada pelajar cikgu yang 2 orang yang lepasan daripada akademik ni, maknanya bekerja dengan satu company besar lah. Maknanya cikgu boleh cakap gaji dia orang pun jauh lebih besar daripada gaji cikgu. Maknanya basic pun dah dalam 7K macam tu kamu dapat untuk kerja kat sana. Tengoklah apa yang kamu ambil. Tu cukup tinggi. Cuma kamu yang betul mungkin yang jenis berminat berada dekat di atas kapal semua tu, kamu boleh pergi ke negara-negara lain. Macam tu. Okey. Permohonan Diploma Pusat Perubatan Mesti Melayu atau PPUM. Okey. Jadi PPUM ni pun sama. PPUM ataupun latihan separuh perubatan, apa lagi? Permohonan Diploma Jururawat USM. Okey, yang ni 3 ni semua dia menekankan kepada pengajian separuh perubatan. Kalau kamu buka online, bila lepas SPA nanti kamu isi, dia panggil SPA 8. Yang mana kamu mungkin ada di kalangan pelajar ni yang berminat untuk jadi nurse ataupun jururawat tu, jururawat ataupun yang lelaki MA Medical Assistant, juru X-ray, juru pulih anggota, apa lagi? Yang melibat benda-benda yang berada, biasanya kerja-kerja di hospital lah, di unit-unit kesihatan semua. Mungkin ada, kita tak tahu minat orang masing-masing. Jadi dekat PPUM kita ada latihan separuh perubatan ni, SPA 8 tadi, dan permohonan jururawat ni pun sama. 3 ni sama. Okey. Contohnya kursus penerbangan. Okey, kursus penerbangan ni yang ni mungkin ada yang di kalangan pelajar yang berminat untuk orang cakap untuk jadi pilot lah. Sebab aviation ni memang latihan untuk kamu terbangkan pesawat lah. Sama ada kau terbang helikopter semua tu. Jadi ada juga pelajar yang berminat dalam bidang ni. Sebab tu cikgu cakap kita ni minat masing-masing. Jadi cuma cikgu, ni pengalaman cikgu lah. Biasanya kursus penerbangan ni dia akan makan kos lah sikit. Sebab dia standard dia tinggi dan pendapatan dia pun tinggi lah. Cuma waktu belajar ni kos untuk kamu habiskan tu agak tinggi. Ada yang cecah sampai 100K pun ada. Maknanya tu cikgu cerita pengalaman lah. Tapi pulangan dia waktunya kamu bekerja nanti agak tinggi lah. Kamu dapat mungkin jadi pilot ke suatu hari nanti. Kita tak tahu. Cuma kecuali kamu dapat tajaan tu, kira syukur lah. Okey. Dan yang terakhir lah untuk malam ni, latihan kemahiran giat menara nombor 16. Okey, yang tu macam giat menara awal tadi. Okey, permohonan diploma jururawat yang macam cikgu cakap separuh perubatan 15-17. Okey, College Unicode ni pun lebih kepada untuk ni. Okey, dan yang terakhir memohon pekerjaan di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam atau SPA. SPA. Jadi apa ni pekerjaan suruhan? Sebab kadang-kadang mungkin ada pelajar kita yang lepas SPM tu mungkin dia fikir malas lah cikgu dah nak sambung. Saya nak kerja tu boleh tak? Tapi cubalah cubalah memohon di dekat SPA 8 ni. SPA. Sebab SPA ni Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ni, kalau kamu kamu tengok dekat sekolah-sekolah tu ada kan macam staff ataupun kerani yang dekat pejabat tu. Yang itulah kerja-kerja macam tu. Maknanya lepas SPM result okey, minta kalau ada rezeki kamu terus dapat kerja. Diserap masuk dalam sektor kerajaan. Terus dimasukkan dalam sektor kerajaan terus. Cuma biasanya post untuk pekerjaan ni agak terhad lah. Sebab satu-satu tu tak ada nak pakai ramai sangat. Macam itulah. Tengok kepadaan permintaan semasa lah. Okey. Okey, jadi tu sajalah buat untuk pelajar-pelajar cikgu tingkatan 4. Okey. Jadi sebenarnya benda ni banyak lagi. Kalau cikgu nak explain satu-satu, kalau ni agak ambil masa lah.
Jadi kamu dengar pun apalah cikgu cakap ni panjang-panjang ni semua. Jadi kalau nak tahu lebih detail, cikgu hanya pergi secara umum. Kalau nak tahu secara detail, kamu boleh tanya cikgu secara private lah, maknanya secara personal lah. Boleh tanya cikgu Natasha, ataupun cikgu Loy, cikgu Samira, tak kisah. Sebab kami pihak UBK kami ada 4 orang, yang mana kamu rasa senang. Okey, jadi dekat sini cikgu harap kamu faham lah. Kamu faham apa yang cikgu sampaikan pada malam ni, dan cikgu minta daripada diri kamu mulai saat kamu tengok daripada video ni, kamu dah letak siap-siap azam kamu, target kamu, visi kamu. Apa yang aku nak untuk aku habiskan SPM di sekolah pada tahun ni dan tahun hadapan. Okey. Cikgu rasa tu saja daripada cikgu. Cikgu serahkan kembali kepada cikgu Natasha. Okey. Terima kasih banyak Cikgu Naim. Banyak yang Cikgu Naim telah kongsikan untuk semua pelajar especially 4 equity dan optima. So sebenarnya banyak tempat yang awak boleh pergi selepas SPM, bukan semestinya pergi universiti awam, tapi universiti-universiti swasta, kemahiran, semua awak boleh pergi. Maknanya awak dah banyak pilihan sekarang ni. Kalau dulu zaman-zaman cikgu memang tak banyak pilihan. Kalau aliran sains tulen memang kena pergi matrik. Kalau aliran account mungkin ke diploma ataupun ke asasi, tak tahulah masa tu ada lagi ke tak. Okay, so harap taklimat ringkas atau taklimat lah, perkongsian ringkas daripada Cikgu Naim dapat memberi sedikit gambaran untuk awak semua untuk tengok ke mana awak nak pergi selepas ni. Kita kena merancang dari sekarang sebab form 4 ni bukan masa untuk honeymoon, tapi form 4 ni lah untuk merancang ke mana awak nak pergi. Okay, so saya dengan Cikgu Naim wish good luck untuk awak semua tahun ni, terutamanya tahun yang sangat mencabar. Awak kena belajar kat rumah, PDPR, dan insyaAllah kalau kita ada masa berjumpa di sekolah, kalau kes COVID dah okey, kita berjumpa kat sekolah. Okay, terima kasih semua.